Birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Okay, thank you very much, Media. Okay, first of all, saya nak, alamak. Okay, pelajar saya masuk dekat kelas point ni sebab saya nak korang share, korang dah siap belum example 16 and 17 yang saya suruh buat truth table tu? Dah puan. Ada. Tolong upload, alamak. Tolong upload jawapan. Saya tak share screen kejap. Okay, mohon pelajar saya upload jawapan untuk example 16. Boleh? Tolong upload jawapan untuk example 16 ni. Kita nak tengok jawapan korang. Okay, thank you. Okay, thank you very much. Okay, kita tengok jawapan kawan awak. Bismillahirrahmanirrahim. Okay. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Okay, betul tak? Okay. Kenapa tak? 1, 2, 3, 4, 5 ada lari sikit kat sini. Okay, nanti saya tengok ya. Okay, kita tengok sini. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, kita tengok example 17. Okay, kali ni saya nak pelajar saya tukarkan dia ke dalam bentuk truth table. Sorry, bukan example 17, sorry. Example 16. Okay, saya nak pelajar saya tukar dia dalam bentuk truth table. Okay, kita belajar guna rules of inference. So hari ini kita nak buat juga, nak proof guna truth table. So first step, kita ada PQR. Saya salah ke? PQRS. So bila PQRS 2 kuasa 4. So 2 kuasa 4, 16. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Okay, very good. Okay, PQRS. Kemudian kita kena double check. Premise 1, premise 2, premise 3
and conclusion kita. Apa yang kita perlukan untuk kita dapatkan premise 1, premise 2, premise 3 and conclusion. Jadi yang kita perlukan untuk dapatkan 4 benda ni, kita kena letak kat depan ni. Okay, sebelum kita letak premise dengan conclusion. Okay, so kita check untuk premise 1, kita ada P, kita ada Q. Okay, so tak perlulah nak tambah apa-apa. Untuk premise 2, not P kita tak ada. Jadi kita kena tambah kolom untuk not P selepas kolom S. Okay, kita tambah not P. Sebab not P tak ada R, dah ada. Okay, selesai. Untuk premise 3, saya perlu tahu R dengan S. So R saya tahu, S saya tahu. So saya tak perlu tambah apa-apa kolom. Kemudian kita tengok pula untuk conclusion, saya perlu tahu not Q. Not Q tak ada. Jadi saya kena tambah not Q. Kolom not Q. S saya dah ada. Okey. Jadi sebelum saya letak premise dengan conclusion, saya kena tambah 2 kolom iaitu not kolom not P dengan kolom not Q. Very good. Siapa yang buat ni? Bagus. Okey. Okay, so not P kontradik dengan kolom P lah. Kita tengok kolom P, kita kontradik. So true jadi. 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay, very good. Korang jelas tak dengar suara saya? Jelas, madam. Okay, kalau tak ada beritahu ya. Okay, so not Q pula. So false true, very good. Okay, kemudian kita tengok dekat kita punya premise. P if P then Q. So true, false. Okay, true semua. Okay, very good. Kemudian not P if not P then R. Ini kena hati-hati ya. Untuk premis yang kedua ni not P if not P then R. So kita kena tengok not P dulu baru kita tengok R. Kita kena ikut susunan dia. So maksud saya kena tengok kolom not P dulu baru saya tengok kolom R. So false semua, so akan dapat true. True. Dia start jadi false kat sini. True, false. Okay, false. Okay. Betul? Okay, very good. And last sekali, if R then S. So, untuk ini kita kena tengok kolom R dulu. Kemudian kita tengok kolom S. So, true, false. True, false. True. Okay, very good. So dah selesai tu kita tengok pula kita punya conclusion. Not Q, if not Q then S. So kita tengok kolom not Q dulu, baru kita tengok kolom S. So false, true. False semua dapat true. True, false. Okay, betul. True, false. Okay, very good. Very good. Truth table awak semua betul. Okay, dah betul dah. Okay. Very good. Okay, so step pertama kita construct truth table. Okay, betul. Step kedua kita tengok premise saja. Kita ada 3 premise, yang lain kita tutup. So kita hanya tengok premise 1, premise 2 and premise 3. Highlight apabila ketiga premise awak true. So for this one, first column, third column, fourth column. Ini kolom ke berapa ni? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kolom yang ke-8, 9, 10, 11. Kolom yang ke-12. Okay, yang ni bukan kan sebab ada false kan? Okay. So overall ada kolom yang pertama, kedua, ketiga, ke-8 dengan ke-12. Okay, so row yang awak highlight itu, awak bulatkan conclusion dia. So bila awak bulatkan conclusion dia, so awak tengok, untuk tentukan the valid or invalid argument, yang awak bulatkan tu sekiranya semua yang awak bulatkan itu, ni ada 5 yang awak bulatkan, so 5 tu mesti true, baru dia jadi valid argument. Kalau ada yang false, dia jadi invalid argument. Okay, saya tak tahu siapa buat ni, very good. Perfect answer. Sangat bagus. Siapa buat ni ya? Okay, cuma untuk penambahbaikan, tapi betul ni kalau macam ni memang dapat full mark. Lupa cerita markah dia. Alang-alang saya marking kan. Alamak. Sekejap saya marking betul-betul lah. Okay, markah dia adalah setiap satu kolom satu markah. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 markah. Kemudian bukan setiap, maksudnya yang awak highlight itu betul. Kat ni ada 5 row yang awak kena highlight. Awak highlight betul 5 row, so dapat satu lagi markah. 11 and then conclusion dia 12. Okay, sudahkan untuk soalan ni kita akan dapat 12 markah. Okay, very good. Okay, seterusnya
Okay, ni so kini saya tengok ni, kini pun betul. P, Q, R, S, ada not P, ada not Q. 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7. Kenapa tak sama ya? Sekejap ya. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aduh mak. If P then Q, okay betul. Saya salah kira ke? Tolong kalau saya salah beritahu ya, takut saya terlepas pandang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oh, kolom yang ke-9, sorry. 9, 10, 11, 12, 13, kolom yang ke-13. Ni 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Oh, yang ini pun awak dapat true juga. Kenapa tak sama yang sebelum ni ya? If R then S. If R, ya, yang ini. If R then S. Okay, so sepatutnya awak akan dapat false. So, awak tak boleh highlight dia lah. Okay, so untuk soalan ini, awak akan dapat 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang ini tak dapat markah lah sebab sini salah ni. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Awak highlight tak boleh dapat markah sebab dia awak sepatutnya kena highlight 5, awak highlight 6. So, tak dapat satu markah tu. And then, conclusion. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So, dapat 8. Berbeza yang tadi kita dapat 12. So, betapa pentingnya berhati-hati. Okay? So, sebab dia ni, inilah masalahnya. Kalau salah, dia terus salah. Macam itulah konsep dia. Tapi dia salah by column lah. Jadi, mohon semua pelajar saya berhati-hati bila awak tengok tu table tu. Okay, boleh? Very good. Tapi very good, bagus. Satu je salah awak sebenarnya. Tapi very good. Actually, this one tak salah ni. Apa lah, madam? Betul dia tu. Okay, yang tak salah. Satu je. So, awak dapat 10. Okay. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Apa tadi dapat 12? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 je. Random over. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Betul lah 12. Sebab ada markah kat sini kan. Kenapa kawan awak tadi tak dapat markahnya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Dia tak dapat satu markah dekat highlight. Okey. Seterusnya, wow, cantiknya tulisan. Serius lah, cantik tulisan siapa ni? So, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Wow. Gila kemas tulisan awak Very good. Okay. So, ada soalan untuk saya? Ada soalan untuk saya tak? Hello. Okay, kalau tak ada example yang terakhir, example 17, tolong share jawapan awak. Okay, very good. Minta maaf saya tak boleh tunggu lama sebab saya nak habiskan syllabus kau. Saya nak ambil chapter 1 hari ni. So, saya ambil 2 contoh je ya. Okay, thank you very much. Okay, so kita tengok dekat soalan sini. Kita punya, okay, very good. So, kita ada berapa premis ya? Kejap ya. Madam tengok balik soalan. Takut madam salah. Kita ada 3 premis. P, Q, R. So, betul. P, Q, R. Very good. Kemudian, premis 1 kita, if P dan Q. Premis 2 kita, if Q dan R. Awak dah tulis lah. Saya, sorry, tak perasan. Premise 1, premise 2, and then conclusion kita if P dan R. Okay, so kita sebelum kita proceed, kita kena check ada tak perlu aku tambah kolom sebelum kita letak premise dengan conclusion ni. Okay, so kita double check ya. So untuk premise 1, P kita ada, Q kita ada. So tak perlu tambah apa-apa kolom.
Premise 2, Q ada, R ada. So, tak perlu tambah kolom juga. And last one, conclusion kita, if P dan R, P ada, R ada. So, untuk soalan ini, tak ada perlunya kita tambah kolom before kita letak premise dengan conclusion. Okay, very good. Okay, so premise kita, if P dan Q kan, so true, true, false, false, true. Okay, very good. If Q dan R, true, false, true, true, true. Okay, very good. If P dan R, true, false, true, false, true. Okay, very good. So, and then kemudian awak highlight apabila kedua-dua, ni ada dua premis sahaja. So, highlight apabila kedua-dua premis awak true. Okay, boleh highlight apabila kedua-dua premis awak true. So, for this one, okay, betul. Ni 1, 2, 3, 4. Okay, very good. So, satu markah untuk highlight ni and then argument. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So, soalan ini kita akan dapat 8 markah. Very good. Detail gila awak tunjuk satu-satu. Tunjuk, okay, bagus. Bagus ya, bagus ya. Okay, very good. Okay, next one pun sama. P, Q, R. Sekejap, kenapa highlight tak sama? Sama. Okay, so this one, if PQ, if QR, if PR, and then awak highlight and then, okay, very good. Okay, thank you very much my dear. Okay, maksudnya untuk ini awak dah boleh faham lah. Untuk valid argument, nak tentukan satu argument itu valid or invalid, kita ada dua cara. Rule of inference dengan truth table. So, ikutlah soalan minta yang mana. Ada soalan untuk saya. Okey, memandangkan tiada, alamak. Puan. Ya, saya, apa dia anak dia? Nak tanya, so highlight tu pun kira markah lah. Ya, markah, satu markah. Highlight tu satu markah, bukanlah sia-sia. Tapi syarat dia, kalau contoh soalan ini ada 4 yang awak kena highlight 4-4 baru awak akan dapat satu markah. Kalau awak tak highlight, maksudnya awak skip, awak highlight 3 je kan, tak dapatlah satu markah tu. Macam tu konsep dia. Contohnya kalau soalan before this, ada 5 yang awak kena highlight. So pastikan awak highlight 5 lah. Baru awak akan dapat satu markah. Kalau tak highlight, tak dapat markah. Macam ni kan. Saya suka siapa ni tulisan kemas sangat. Okey, kena highlight 5-5 baru awak akan dapat satu markah. Cuma yang ini pembetulannya sikit sahaja. Jangan tersilap ya. Kita hanya highlight untuk premise 1, premise 2 and premise 3. So untuk conclusion ini kita bulatkan. Kenapa madam cakap macam tu? Sebab untuk kita kalau awak highlight sekali conclusion, bimbang. Dekat conclusion itu sebenarnya false. Tapi awak highlight, macam mana nak cerita? Macam itulah. Jadi highlight dekat premis, 3 premis sahaja. Kemudian conclusion awak bulat. Sebab untuk tentukan argument itu valid or invalid berdasarkan pada yang awak bulat itu sahaja. Okey, boleh? Okey, a good question. Lagi ada soalan lain untuk saya? Okay, mana? So hari ini kita akan masuklah yang saya skip hari tu. Waktu tu saya jiwa kacau. Tak adalah, taklah jiwa kacau. Tapi so saya baru masuk kerja. Okay, alamak, tak boleh padam ke? Okay, bismillahirrahmanirrahim. So hari ini insyaAllah saya akan cuba habiskan chapter 1. So untuk 1.2 derive predicate logic. Okay, awak bacalah sendiri. Awak dah ada nota kan? Okay, ayat dia yang panjang ini, panjang ini. Sehinggalah ini, okay, 2 page ini, page 15 dengan 16, ini apa maksud dia? Maksud dia adalah, saya simplify lah ya, kalau saya baca pun nanti awak bosan kan, so saya summarize kan dia, apa yang dimaksudkan dia. First, saya nak tanya, contohnya saya ada satu proposition, apa proposition saya? Plus 1 equal to 3. Okay. Is it proposition or not proposition? Predicate saya ni proposition or not proposition? Ini kita panggil predicate ya? Okay, sebab apa dia not proposition? X tu unknown. Ya, so daripada not proposition ini, macam mana madam nak bagi dia jadi proposition? Ini kan not proposition. Saya tulis short form ya. Ini adalah not proposition. So daripada not proposition ini, macam mana madam nak tukar dia jadi proposition? Any ideas?
Cari nilai X. Ya, betul tu. Dia bukan cari, okay, betul lah tu. Dia adalah substitute the value of X. AJ betul-betul lagu. Substitute. Okay, kita akan substitute the value of X. Okay. So let's say kita letak P3. So dia akan jadi 3 plus 1 equal to 3. So is it true or false this one, this statement? False. False. Okay. So dia dah jadi, okay, bila kita substitute the value of X, kita dah ada ni, kita dah ada statement saya X plus 1 equal to 3. So sama juga, ni adalah not proposition. Saya nak convert dia jadi proposition, nak buat macam mana? Okay, saya masukkan quantifier. Quantifier tu apa? Nanti kita akan belajar. Okay, saya masukkan contoh dia, saya masukkan quantifier for all X. PX. Ni saya tak nak terangkan kat sini ya, sebab dia panjang. Saya terangkan contoh ya. Saya masukkan quantifier. Quantifier ni pula ada dua. Universal quantifier dengan existential quantifier. Okay. Tak apa, nanti saya terangkan yang ni. Takut awak confuse tulis sini. Okay, so dia ada dua method lah untuk kita convert daripada not proposition kepada proposition. Okay. First method, kita substitute the value of X. Second method, kita masukkan quantifier. Kita tambahkan quantifier. Quantifier tu pula ada dua jenis. Universal quantifier dan existential quantifier. Okay. So yang panjang-panjang dia bercakap ini, inilah maksudnya. Kita ada dua cara untuk convert daripada not proposition kepada proposition. Okay. Satu substitute the value of X. Satu lagi masukkan quantifier. Okay. Ini yang dia cakap panjang ni. Itulah maksud dia. Lebih kurang gitu. Okay. So kita tengok dekat sini example 10 je. Terus kita buat example 10. Okay, so nampak kat sini dia bagi X greater than Y. Predicate dia X greater than Y. Ini adalah not proposition. Tapi bila kita masukkan nilai dia, dia akan jadi proposition. So let's say saya punya predicate X greater than Y. Jadi soalan yang pertama G 613. So Allah. Oh mak kau. Sekejap ya. Okay, saya nak nipiskan ya. Okay, G, X, Y. Saya punya ni adalah X greater than Y. So, soalan saya adalah, soalan A, G, 613. So, dia akan jadi 6 lebih besar daripada 13. So, is it true or false? False. False. Macam tu je lah. Itu je tugas awak, tak ada buat apa. Maksudnya awak tengok, masukkan nilai yang dia beri, kemudian awak decide true value dia true ataupun false. So for this one, jawapan dia false. Okay. Seterusnya, soalan B, G20. So saya punya ni akan jadi 2 lebih besar daripada 0. Is it true or false? True. True. Macam tu lah. Boleh kan? Boleh tak? Saya nak skip. Saya nak skip je ni. Okay, boleh? Faham? Boleh. Okay, senang je. Okay, so sama juga. Awak tengok question nombor 2. Okay, yang nombor 2 tadi, kita dalam bentuk, predicate kita dalam bentuk ayat, dalam bentuk simbol unknown variable X dengan Y. Okay, untuk question number 2, dia masih dalam bentuk simbol X, Y, tapi dia ada sentence, dia ada penambahan ayat. So, kalau kita tengok kat sini, E, maksud dia apa? Predicate E maksud dia adalah X send an email to Y. An email to Y. Okay, so kalau kita ada soalan, this one. Soalan A, not E, X, Y. Okay.
Kalau EXY maksudnya, oh sorry bukan XY, sorry AB. Okey. Kalau kita tengok kat sini, kalau AB maksudnya A send an email to B. To B. Tapi sebab ada perkataan not kat sini, nampak tak ada perkataan kat sini, so kita kena tambah ayat dia kat sini, A did not send. Faham tak apa yang cuba Meda sampaikan ni? Okay, EAB maksudnya A send an email to B, tapi sebab ada perkataan not sebelum E itu, so dia akan jadi A did not send an email to B. Boleh? Faham. Ha? Faham. Okay, so sama jugalah. Kalau soalan tu dia just equal sign. So sama juga kalau E, soalan C kan. Kalau E, B, A. So maksudnya adalah B send an email to A. Gitulah lebih kurang. Something like that. Okay, boleh. So ini untuk method yang pertama, kita substitute the value of X and Y. So, okay. Method yang kedua, kita akan masukkan quantifier. Yang inilah saya mention tadi. Quantifier kita ada dua jenis. Universal quantifier dengan existential quantifier. Okay, so macam, okay, untuk universal quantifier ni maksud dia adalah all, every, each, everyone. Sorry. Existential quantifier pula maksudnya there exists, there is at least, there is a some, there is a someone, there is a something like that. Okay. So A terbalik itu maksudnya universal. So all, every, each, everyone dan seterusnya merangkumi semua. E terbalik pula there exists, there is at least, there are some, someone ataupun there is a. Okay, so kita tengok contoh kat sini. So kita nak masukkan quantifier dia. Okay, how to read quantify formulas. Okay, when reading quantify formula in English, read them from left to right. For example, let the universe be. Okay, so predicate kita adalah fxy, di mana apa maksud f ini? X faster than y. Jadi, sorry. So kalau for all x, for all y, fxy. So dia akan jadi apa? Every all lah, saya tertinggal perkataan. Every car X is faster than every car Y. Boleh? Nampak tak? Every car X is faster than every car Y. Kalau yang nombor 2 ini, every car X, ada perkataan X, saya tertinggal huruf X, is faster than some cars Y. Kenapa some? Sebab simbol dia some untuk Y. Kenapa every? Sebab every untuk X. Okay, kita kena tengok dia punya ni. Alamak. Seterusnya, some cars X are faster than every cars Y. And last one, some cars X are faster than some cars Y. Gitulah lebih kurang. Boleh? Kita tinggal X dengan Y nanti betul kan ya? Boleh ke tak boleh ke? Dah habis dah tu je. Boleh, madam. Okey, alamak sikitnya. Ada soalan untuk madam? Halo. Tiada pun. Okey. Ada pun. Okay, so kita tengok kat sini, kita nak tukar ayat, write this predicate, kita tengok soalan ni, write this predicate logic to English sentence and vice versa. Okay, macam mana kita nak daripada simbol, kita nak convert dia kepada ayat. Okay, kita tengok soalan di yang pertama ini. Okay, anyone nak cuba? Predicate dia, GXY dia adalah X greater than Y. Ada siapa nak cuba? Okay, let the universe of the set, maksudnya ni adalah number. So X tu mewakili number.
Okey, saya bagi satu contoh ya. Okey, kita tengok kat sini G X Y adalah X greater than Y. So kita tengok kat sini untuk X every, untuk Y kita akan guna sum. Jadi every number X is, baru kita ambil ayat ni. Kita boleh X lebih besar daripada Y, so is greater than, mak, dia masalah. Then every number, bukan every. Untuk Y ni kita guna sum. Then some numbers Y. Faham tak? Alamak, panjang gila tulisan saya, kejap. Saya ulang balik ya. Kita tengok X. Okay, kita punya predikat G adalah X is greater than Y. Jadi, kita nak translate dia kepada ayat. Untuk X, dia every. So, every number X is, ambil ayat balik, is greater than. Okay, untuk Y dia guna sum. Some numbers Y. Okay, so every number X is greater than some numbers Y. Okay. So, untuk nombor 2, anyone nak cuba? Sorry, madam. Okay, apa dia? Some number X is greater than every number Y. Yeah, very good. Perfect answer. Betul? Dia main tukar-tukar ayat je. So, some number X is greater than, apa fahamlah ya tulisan saya? Every numbers Y. Okay, very good. Okay, so kita tengok yang kedua. Bukan yang kedua. Yang ketiga. Tengok. Yang ini dia ambil X. Jangan confuse. Tadi dia ambil predikat G. So, yang soalan ketiga dia ambil predikat X. Okay, apa maksud predikat E itu? X is even number. Jadi, soalan kita kalau kita fahamkan dia. So, some numbers. Okay, kalau ini ya. Okay, some numbers X is an even. Even number. Okay, even kan? X is an even. Tapi, nampak tak ada perkataan not? So, kita akan tulis some numbers are not even. Actually, sorry ya. Sebab some kan? So, saya kena tulis are. Sorry. Okay. Kalau soalan dia E, X ni, so maksud dia adalah some numbers X are even. Adalah genap. Tapi nampak tak ada perkataan, bukan perkataan, ada simbol not, so kita kena tambah some number X are not even. Boleh? Ada siapa nak cuba nombor 4? Saya nak cuba, madam. Okay, very good. Every number X is even. Yes, pandai. Selesai. Okay, every number X is even. Okay, kenapa soalan nombor 3 madam tulis A, soalan nombor 4 madam tulis is? Madam ni kenapa ni? Sekejap A, sekejap is. Anyone boleh bantu madam? Sorry. Hello, ada siapa boleh bantu madam tak? Kenapa madam ni? Nombor 3 soalan, nampak tak? Soalan nombor 3 madam guna A. Soalan nombor 4 madam guna is. Why? Okay, ni berkaitan dengan bahasa Inggeris lah pula ya. Okay, some numbers ini adalah plural. So, kita guna A. Every tu setiap. So, dia adalah singular. So, madam guna is. Dia bergantung pada kat depan ni. Okay, some kita guna A sebab dia plural. Every ni setiap. So, setiap kita guna, dia adalah singular. So, kita guna is. Itulah kisahnya. Okay, boleh? Boleh, madam. Boleh, madam. Okay. So, kita tengok pada soalan example 12 pula. Oh lah, samalah. Index sikit, ada soalan dia sikit je. Tak apalah. Okay, kita tengok soalan example 12. Okay, D1. So, ada siapa nak cuba?
Ada siapa nak cuba? Dia punya TXY dia. Okey, tak apalah. Saya bagi awak masa. 5 minit, boleh? Saya try madam. Okey, apa dia? Uh, every people X is taller than some people Y. Okey, very good. Okey, TXY sini adalah X is taller than Y. Okey, so every people X is taller than some people Y. Okey, very good. Betul. Perlu saya tulis ke? Tak perlu kot. Kan, madam malas. Okey, lain. Ada yang nak tolong, nak bantu yang lain? Dan halo yang lain? Alah, susah ke? Senang je kan? Dia main tukar-tukar je. Some people X, Is taller than? every people Y. Yeah, very good. Okay, senang je kan? Boleh ya? Boleh tak ni? Boleh. Boleh. Okay. So proceed lah, sama yang lain pun sama. Okay, cuma next one, madam nak ajar. Okay. Kalau dia convert, okay, kita tengok kat sini. Tadi kita convert daripada simbol kepada ayat. So right now, kita daripada ayat, kita nak convert kepada simbol. So kat sini, 6 is an even number. Macam mana simbol dia? 6 is an even number. Macam mana simbol dia tu? E dalam kurungan 6. Wow, gila genius kau. Pandainya. Okay, betul. So E, So E6. 6 is an even number. So E6. Very good. Betul. Okay. Next question. Ada siapa nak bantu? Nak bagi jawapan? Nak share jawapan dia? Kan yang some numbers tu tak ada X, Y. Tak apa. Boleh je. Kadang-kadang dia ada, kadang-kadang tak ada. So tak ada masalah. Boleh. Okay. Ada sesiapa yang nak cuba? Saya cuba. Okay, boleh. EX greater EY. Jangan, laju sangat weh. Greater EX. yang ada panah. Oh, G tu. GXY. So GXY. Okay, very good. Okay. Okay, some numbers, itu untuk X lah. Some numbers X are greater than some numbers Y. Okay, boleh. Sebab apa? Universal quantifier memang kena duduk kat depan. Dia tak boleh tulis macam ni ya. EX, GXY, EY. Walaupun sebenarnya kalau kita translate betul-betul daripada ayat itu kepada simbol, inilah sebenarnya kan. Tapi tak boleh. Sebab hukum dia universal mesti dekat depan. So jadinya beginilah penulisan dia. So some numbers X are greater than some numbers Y. Boleh? Jangan keliru kadang-kadang dalam soalan dia kadang-kadang tulis X, Y, kadang-kadang tak. So pandai lah aku faham sendiri. Okay, gitu kisahnya. Okay, boleh. Okay, last question. Cepat. Macam mana ni? Madam tak tahulah. Last question ni. Alah, tak faham ke? Cepat-cepat bantu saya. EX. EX. E Oh, dalam very kurungan 10. Okay, very good. Okay, so untuk soalan macam ni, bagus awak, hampir tepat. Betul lah tu. EX sebab dia kata some numbers X, so EX. Tapi kita tak perlu tulis sum ke universal ke untuk yang kedua. Sebab dia dah bagi nombor, so kita punya formula dia akan jadi gini. Faham tak? Maksudnya, some numbers X are greater than 10. Dia tak boleh letak. Saya tak boleh EX, E10 macam ni tak boleh.
Sebab apa yang layak dekat bawah ini hanyalah X dengan Y je. So sebab kita dah tahu nilai Y tu apa, so kita buang universal existential quantifier kat depan dia. Kita hanya letak EX saja. Kemudian 10 tu kita letak kat belakang. Gantikan Y tu dengan 10. So some numbers X are greater than 10. 10. Okay, boleh? Boleh. Boleh. Ada soalan? Okay, so kalau tak ada soalan, saya nak yang ni. 1, 2, 3, 4, nombor 5, 6, 7. Macam mana saya nak tulis dia? Sini pun sama, dia tak ada perkataan X dengan Y tapi kena faham. Sorry. Kena faham, pandai-pandai lah faham macam tu. Ada siapa nak cuba nombor 5? Question number 5. Hello. Okay, Meda tunjuk ya. Okay, someone. Tu some lah. So, kita akan guna EX lah. Someone. Okay. Ataupun some people. Benda yang sama lah. Some people, someone. Okay. So, untuk X. Okay, kalau taller than is taller than, kita akan guna T. Okay, kalau taller than, kita akan guna T. X, Y. Tapi dia kata ni is not taller than. So ada perkataan, ada simbol not kat depan dia. Kemudian someone X is not taller than someone Y. So EY gitu. Alamak, tak muat pula. So EX, EY not. Boleh tak? Faham tak? Someone X is not taller than someone Y. Boleh tak anak-anak saya? Faham ke tidak? Faham. Okay, next question. Siapa nak bantu saya? Ni langsung tak ada X, tak ada Y, tak ada someone. Dia dah mention dah nama dia terus. So, kita punya equation akan jadi T Alia lepas tu dengan Amin. ya, very good. Pandai. Okay, kita punya equation akan jadi T Alia Amin. Ya. Okay. EX. Okay, T Alia Amin. Okay, very good. Okay, last kali. Someone is taller than Rashid. Jadi, E, X. Lepas tu, T. Yang kurungan tu. Kurungan. X Okay, dengan X. Rashid. Yes, very good my dear. Perfect answer. Pandailah korang. Okay, very good. Sebenarnya saya tak suka sangat topik ni. Tapi alhamdulillah sebab korang pandai. Okay, so someone X is taller than Rashid. So ingat kalau ada nama atau ni kita terus letak nama dia ataupun ada nilai terus letak. So tak perlu ada quantifier untuk kat depan dia yang ada 2 quantifier, cukup ada 1. Alhamdulillah selesai dah. Okay, yang ini just mention true value dia. Ni contoh yang ni. Ni macam yang kita buat tadi lah. Denote X is less than Y. So kalau L23 dia akan jadi 2 is less than 3. Is it true or false? True value dia apa? True ke false? True. True. Macam tu je lah. Okay, boleh? Apa pandai lah aku buat sendiri. Okay. Okay, ni pun sama yang kita bincangkan tadi. I love this one. Okay. Nak bincang ke question number 2? Kita tak payah. Boleh juga. Okay, ataupun korang buat nanti kita bincang, boleh? Itu lagi boleh juga saya rasa. Okay, saya bagi 10 minit boleh? Okay, cuba buat dulu. Madam, Ya, saya. yang soalan B tu. Yang Soalan yang sebelah A terbalik tu apa tu simbol apa? Oh, tu not. Saya lupa nak cerita tu kan. Not kita boleh tulis dalam bentuk ini ataupun ini. Dua-dua memberi maksud yang sama. Not. Okay, thank you madam.
Kalau saya bagi nama boleh tak best je lah macam okay. Untuk question nombor 2, saya nak bagi semua boleh? Sekejap kita ada soalan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Kita ada 20 orang pelajar. Okay. Question 2A. Nadia Husna, Nik Nur, betul kan kelas kita ya? Nadia Husna, Nik Nurliana Shakina. Question 2B. Muhammad Nur Fikri, Yusra Hazika. Question 2C. Amni Nur Izzati, Afif Zulkarnain. Question 2D. Nik Nur Syahira, Wan Nur Farahizah. Question 3A. Syaza Adlina, Nur Izzah Alia. Question 3B. Fatin Nur Kasdina, Shazwi Mifzal. Question 3C. Batrisha Nur Shazulaika. 3D. Angelo Muhammad Arif Hakimi. 3E. Muhammad Harif Syafiq Dianur Kamarina. 3F. Muhammad Faiz Darmendran. Okey, setiap soalan saya bagi 2 pasangan dia. Okey, jadi saya bagi 10 minit untuk awak jawab soalan ni. Boleh? Boleh. Boleh ke tak boleh? Okey. Alamak. Ish. Cepat.
Okay, dah siap? Dah, madam. Okay. So, question A. 2A, apa jawapan dia? Hello. Ya. 2A dapat some X is happy. Okay, very good. Okay, very good. Okay, cuma dia dah mention kat sini the universe of discourse for X is set of people. So, kita boleh tulis some people. Okay, maksudnya kalau macam before this, mana yang maksudnya saya pun mention every people X. Maksudnya kita kena tengok universe of discourse dia. Universe dia set people. So for this one pun universe dia adalah people. So some people X is happy. Is happy. Ataupun kalau tak nak tulis perkataan X, kita boleh juga tulis someone is happy. Benda yang sama. Boleh je. Nak tulis X boleh, tak nak tulis X pun boleh, tak masalah. Okay. Okay, B. Boleh ke B? Okay, untuk B, not every people X is not happy. Okay. Boleh? Untuk C, okay, some people X is not happy ataupun kita boleh tulis someone is not happy. Okay. Sebab some people X kita boleh klasifikasikan sebagai someone. Boleh. Okay. And D, saya go through sekali dulu ya. So, every people X is not happy ataupun everyone is not happy. Okay. Okay, so untuk question number 3 ini, okay, let PX be the predicate X likes reading, QX, X can speak French. The domain adalah lecturer in PSIS. Use quantifier and logical connective to express each of the following statement. Okay, some lecturers in PCs like reading and can speak French. So kita punya simbol akan jadi okay, some lecturers, okay, some ini simbol dia E terbalik, existential. Lecturers ini kita kena tengok universe of discourse dia. The both for predicate are lecturers in PSIS. So ini adalah X. Lecturers in PSIS ini. Like reading ini PX. Ni N. Can speak France ni adalah QX. So jawapan kita akan jadi EX, PX and QX. Boleh? Boleh tak? Boleh. Okay. So sama juga yang ni. Every lecturer in PSIS like reading if they... yang ni saya nak jawapan B. Siapa buat B ya? Question 3B saya nak jawapan. Jawapan dia AX. P dalam kurungan X. P dalam kurungan X. Okay. Simbol if then tu. Ya. Q dalam kurungan Y. Okay. Thank you very much. Okay. Tengok kat sini ya. Okay. A good try. Bagus. Okay. Every adalah simbol A terbalik. Lecturers in PSIS X. Like readings adalah PX. If tu simbol if then and then cannot speak French so not QX. Okey, hati-hati. Ingat tak madam cakap kalau simbol satu anak parah ni kena hati-hati. Siapa yang layak duduk kat depan dia? Dia ada perkataan if then. Ya, hati-hati ya. Yang lain untuk simbol if then ni saja yang pelik sikit. Yang lain kita akan terus direct translate. Tapi untuk if then punya simbol kita kena tengok yang layak duduk kat depan ini adalah selepas perkataan if. So selepas perkataan if dia jumpa siapa? Dia jumpa not QX. So yang akan duduk kat depan adalah not QX. If then PX. Okey, yang ini kita tak guna Y ya sebab apa? Nampak tak X likes reading.
X can speak front. Dia X saja, tak ada guna Y. Okay. Yang ni pun guna X saja kan. Sebab dia ni, the X is happy. Tapi, mana soalan sebelum ni ya? Okay, soalan sebelum ini, kenapa ada Y? Sebab dia dah mention dekat dia ni. X is taller than Y. Ada dua. Ada X dengan Y. Tapi dekat sini dah hanya mention satu sahaja. X likes reading. X can speak front. So, maksudnya kita kena tulis X je, tak tulis Y ya. Okay, very good. A good try. Okay, next one. C. Question C. Okay, question C. Siapa buat ya? Hello. Siapa buat question C? Saya. Okay, tak apa cuba. Okay, apa jawapan awak? E terbalik X. Ya. Q dalam kurungan X. Okay, very good. Okay. Perfect answer. Very good, betul. D. D universal X dalam kurungan PX disjunction QX. Ya, very good. PX. Disjunction QX. Okay. Sebab apa? Dia ada guna OR. So, kita akan guna simbol OR. Okay, very good. Oh, bagus. Okay, E. AX AX. P dalam kurungan P dalam kurungan X Ya. implication EX Q Macam mana? Oh, okay, okay. Oh. EX. QX. QX. Okay, very good. So, perkataan kat sini nampak tak ada perkataan if, then. So, kita akan guna simbol if, then. Okay. So, yang ni, everyone likes to read. So, everyone likes to eat. Universal X, PX. Someone can speak French, EX, QX. Okay, very good. Last question, Sabrina likes to eat. So, jawapan dia? Muhammad Faiz dengan Damendran. Question F. Last question. Hello. Tak ada ke dalam kelas saya? Okay, so kita tengok ya. Untuk Sabrina likes to read. So kita tengok sini likes reading adalah PX. Tapi sebab dia dah mention X kita tu adalah Sabrina. So jawapan kita adalah P Sabrina. That's all. Dah siap. Okay, ada apa-apa soalan untuk Madam? Ada soalan untuk Madam? Okay, tak ada. Okay, jom kita tengok EOC kita. Okay, dah habis dah. Okay. Alamak. Cuma untuk yang seterusnya buat sendiri lah ya. Yang ni untuk exercise ni cuba buat sendiri. Okay. Okay, so yang ni kita 1.3 kita dah habis belajar dah. Sama juga example 18 buat sendiri. Exercise 4 pun cuba buat sendiri. Okay, untuk sebagai latihan kita. Okay. Alhamdulillah dah habis dah chapter 1 kita. Jadi saya nak bagi korang EOC. Alamak, Google Classroom saya. Okay, boleh view tak EOC saya? Pergi dekat classwork and then tengok EOC 1. Bila korang boleh submit? Masa dia berapa minit, Madam? 1 jam. Tapi sebenarnya tu buat sendirilah. Bukan nak suruh hantar sekarang. Saya bagi sampai hari Selasa. Boleh? Boleh? Boleh, Wan. Jom, mari kita tengok sama-sama. Sekejap. Saya nak share slide. Korang boleh view tak dia dekat classwork? Boleh nampak, Wan. Sekejap ya. Kejap saya baru nak share slide sekejap. Tapi korang boleh buka kan? Boleh. Okey. Sekejap ya. Alamak. Alamak. Sekejap ya. Dia slow sikit.
Kejap ya. Kejap. Korang tengok dulu lah. Ada apa-apa nak tanya saya? Tak keluar pula Google Classroom saya kejap ya. Oh. Okay, ada apa-apa nak tanya saya pasal EOC? Korang tahu tak nak, jap, semua dah masuk ke dalam Google Classroom saya? Kejap ya, saya view. Google Classroom. Saya share. Okay, tengok dekat Google Classroom saya, DDT 2A. Okay, untuk DDT 2A, jap, before that, saya kena pastikan semua pelajar saya masuk. 19, siapa lagi yang tak masuk? Syaza Adlina Batrisha Arif. Oh, dah cukup 20. Okay. Okay, bagus. Dah 20 orang pelajar saya dah masuk. Okay, macam mana kita nak submit? Okay, cara nak submit dia. Okay, ini kita korang boleh view dia punya soalan. This one. Ada 3 soalan saja. 20 markah. Question 1, question 2, question 3. 3 soalan saja. So, 20 markah. Jadi, buat betul-betul lah. So, kalau boleh saya nak semua student saya dapat 20 markah lah. Sebab ini saya bagi sampai masa dia sampai hari Selasa. So, cuba buat yang terbaik lah. Okay, cuma... okay, kita discuss sekali lalu lah dia punya ni. Untuk question 1. Okay, let Px be the proportional function. X is a programmer, Qx is intelligent, and Rx likes reading, develop games. Express the following statement into symbol using quantify and logical connective. Okay, kalau kita perasan tadi, exercise yang kita buat tadi tak ada perkataan explaining. Macam ke tak ada kan? Allah. Keluar, tak ada conteng. Okay, tak ada perkataan explaining. Okay, korang tengok yang kita buat tadi kan, tak ada perkataan explaining. Maksudnya yang menerangkan sesuatu. So, untuk yang kita buat tadi, mana yang kita conteng tadi? Okay. Dia ada and, ada but. Okay. Dia kadang-kadang, okay, untuk if then ini, kadang-kadang bila dalam bentuk ayat, dia tak cakap if, dia tak cakap if then, tapi dia explain. So yang melibatkan explain, kita akan guna if then. Macamnya, contohnya dia akan cakap every lecturer in PSIS. Saya tak boleh tukar pula tiba-tiba ayat dia tak kena pula. Okay, so maksudnya melibatkan explain, kita akan guna if then. Okay, so kita kena tengok situasi ayat itu. Kalau dia tak guna if, dia tak guna if then, tapi dia menerangkan sesuatu, explaining sesuatu, itu kita boleh guna simbol sebagai if then. Okay. Alamak. Mana tadi? Okay. So, okay. And then kalau benda tu boleh berlaku secara serentak, kita akan guna and. Tadi itulah soalan ini. Tadi contohnya tak ada berkaitan. Jadi saya tak boleh nak share contoh dia tadi. Okay. So contohnya kat sini, intelligent programmers like develop games. Dia adalah intelligent. Dia juga adalah develop games. So kita boleh simbol and. Maksudnya benda itu berlaku secara serentak. Kalau dia kata or, kita akan guna simbol or lah. Tapi kalau dia benda tu boleh berlaku serentak, kita guna and. Okay. Kalau dia perlu berlaku salah satu je, kita akan guna or. So tengok pada situasi. Boleh? Okay, untuk question 2, kita saya tak boleh conteng lah. Sekejap. Macam mana? Kejap ya. Kepada ayat. Okey, kalau kita tengok kat sini, alamak, nanti kan macam di jawapan. Okey, so kita tengok kat sini,
X ni, dia lain-lain lah. Kalau macam before that, kita buat X is taller than Y. So, but for this one, kita kena tengok Fx ada X out of service, Bx X is busy, Ly Y is lost. X dengan Y itu benda yang berbeza. So X ni refer kepada printers, Y refer kepada printers job. So hati-hati. So contohnya kalau dia contoh yang lain kan, saya tak boleh bagi yang ni. Contoh saya bagi yang lain. Contohlah ya. For all X, Bx, if then E Y, Q, bukan Q QY. Okay, so jawapan saya akan jadi X kita adalah printer. So saya tak payah mention X dah ya, saya terus je mention printer. So every printer, BX adalah busy. So every printer is busy. Saya tak mention X dah sebab dia dekat sini dah bagi tahu X tu adalah printer and Y tu adalah printer's job. So apa yang, kalau ini tu contoh soalannya, ada perkataan if then, jangan lupa. So if every printer, every untuk simbol A, printer ni untuk X sebab dah mention X tu printer. Every printer, BX tu adalah busy. So is busy. Alah, tak muat lah. If busy, then E terbalik ni some. So then some, Y itu adalah printer's job. So then some, tak perlu tulis huruf Y ya sebab dah mention Y itu adalah printer's job. So terus ganti huruf Y itu dengan printer's job. Dia dah mention ya. So some printers jobs. Okay, some printers jobs. QY adalah Q. So then if every printer is busy, then some printers jobs are Q. Okay, kenapa madam guna are? Sedangkan kat sini is. Why? Sebab some. Ya, pandai. Kita kena sesuaikan dengan ayat yang kita bina, yang kita construct. Okay, memanglah dekat sini dia mention is. Tengok sini, saya guna is ikut ayat dia bagi sebab saya guna every. Tapi this one saya kena tukar kepada are sebab dia some. So, betapa penting. Setiap satu ni detail dia bagi markah setengah semua. Jadi, hati-hati. So, sama juga, some printers jobs ada perkataan S sebab dia some. Yang ini, every printer tak ada S ya. Printer je sebab dia every, setiap. Okay. So, setiap detail tu kena tengok betul-betul. Boleh? Faham? And then benda yang boleh berlaku serentak kalau macam N ini. So QY, okay, contohnya bagi jawapan berlaku. Benda berlaku serentak awak guna perkataan N. Okay, so macam itulah. Awak translate je lah. Yang kita dah belajar kan. Okay, question 3 pula. Yang ini sah-sah lah dia suruh guna. Dah mention kot rule of inference. Dia tak bagi guna truth table. So apply rule of inference to show the hypothesis ini. 3 premise and then 1 conclusion. Itu sahaja untuk awak punya EOC 1. Mohon sebenarnya. Okay, saya sangat mohon untuk semua pelajar saya. Buatlah betul-betul supaya dapat full mark. Sebab senang je kot PB kan. Okay, boleh? Okey, Puan. Okay, so macam mana kita nak submit? Korang dah biasa ke guna Google Classroom? Ya. Oh dah. Okay, ada tak yang tak biasa? Kalau tak biasa saya nak explain. Tapi kalau dah biasa saya malas nak explain. Cik boleh tak gitu? Ada siapa yang tak biasa guna ke? Nak saya explain ke? Macam mana nak ni? Tak boleh pula. Rasanya semua faham ke? Oh, semua faham. Okey, kalau gitu kita jumpa next week sebelum saya terlupa, jawapan yang awak buat itu sila tangkap gambar and then compilekan dia dalam satu file PDF dan PDF awak itu mohon rename sebagai nombor matrik awak, your full matrix number. Okey, 17 DDT 21F1042. Okey, full matrix number baru awak submit. Tekan button turn in. Okey. Tolong submit hari Selasa sebelum pukul 5 petang. Boleh? Kalau dah siap awal, submit awal pun boleh, tak ada masalah. Okey. Cuma jangan submit lewat. Okey. Ada soalan untuk madam? Kalau tak ada, kita jumpa next week lagi. Next week boleh? Setakat ni tiada pun. Okey. Bye-bye. Take care. Assalamualaikum. So next week kita akan masuk chapter 2, Boolean Algebra. So mohon untuk semua pelajar saya untuk tengok balik. Kenapa tak boleh? Alamak. Okey. Bukan tengok balik. Maksudnya mohon untuk pelajar saya cuba intai-intai chapter 2. Boleh? Korang dah belajar ke Boolean Algebra before this?
Pernah belajar tak boolean algebra? Rasanya pernah. Alhamdulillah. Jadi memudahkan hidup saya. Jadi mungkin awak yang akan ajar saya. So untuk boolean algebra, so mohon semua pelajar saya tengok nota chapter 2 ini, go through sekali lalu, fahamkan supaya kelas kita pada hari apa? Hari Selasa minggu depan awak dah ada, ni awak yang ajar saya nanti. Okay, boleh? Okay, kita jumpa hari Selasa depan dengan topik baru, boolean algebra. Okay, bye-bye. Take care. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Puan. Bye-bye. Take care. Ya. Sama. Terima kasih, Madam. Bye. Ya, sama. Bye-bye. Take care. Alright, bye Puan. Thank Bye. you, madam. Take Ya, care, sama. madam. Ya, awak Bye. pun. Ya, sama.